yang tidak ternilai. Dan sudah semestinya lah kita yang bertanggungjawab untuk memeliharanya. Kejadian alam semula jadi ini dipenuhi dengan pelbagai hidupan, baik manusia, haiwan ataupun tumbuhan. Masing-masing mempunyai peranan untuk mengimbangi ekosistem planet ini. Kelestarian alam ini perlu dijaga bagi memastikan kesejahteraan generasi akan datang. Saya, Muhammad Daniel bin Muhammad Azmi, akan mengupas tajuk Improving Agriculture, Improving Life. Tajuk ini di bawah komponen SDG 3, Good Health and Wellbeing, dan SDG 15, Life Online. Isu globalisasi merupakan isu yang terkait secara langsung tentang kelestarian alam. Atas tiket pembangunan, flora dan fauna terjejas dengan begitu ketara. Gaya kehidupan manusia juga berubah. Sajian harian juga terpengaruh dengan gaya kehidupan yang serba pantas. Sebagai langkah awal, sifat cintakan tumbuhan wajar dipupuk dalam kalangan pelajar supaya amalan pemakanan sihat dan selamat dapat dilaksanakan. Oleh yang demikian, saya telah memulakan langkah pertama dengan menanam sawi pakcoy. Untuk tujuan ini, terlebih dahulu saya membuat baja organik. Bahan-bahan yang diperlukan ialah fasa yang mempunyai lubang di bawah bagi memulihkan air keluar, daun-daun yang kering, tanah dan sisa-sisa makanan. Sekarang, marilah sama-sama kita saksikan cara-cara penyediaan baja kompos. Langkah pertama, masukkan tanah ke dalam pasu. Langkah kedua pula, masukkan sisa-sisa makanan. Langkah ketiga, masukkan daun-daun yang kering. Tekankan daun-daun yang kering bagi memampatkan ke bawah. Dan langkah yang terakhir, masukkan tanah. Dan kemudian siramkan dengan air. Pada hari ini, saya akan menunjukkan kepada semua cara-cara untuk menyamai sayur-sayuran yang berdaun hijau. Sebelum kita melakukan aktiviti ini, kita hendaklah menyediakan medium penanaman terlebih dahulu. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada semua bahan-bahan yang diperlukan untuk menyediakan medium penanaman. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 3 bahagian tanah loam, 2 bahagian tanah organik, 1 bahagian tanah pasir dan 1 bahagian ikan padi.
Sekarang, saya akan menunjukkan kepada semua cara-cara untuk menyediakan medium penanaman. Langkah pertama, masukkan ke semua bahan ke dalam bekas yang disediakan. Gaulkan ke semua bahan-bahan ini sehingga sebati. Medium penanaman kita sudah siap. Seterusnya, proses memasukkan medium penanaman ke dalam polybag. Selesai sudah penyediaan medium penanaman untuk semaian. Seterusnya, proses penyamaian benih. Projek sawi Pak Choi tidak mengambil tempoh masa yang lama. Saya menyiram tanaman ini 2 kali sehari dan membajanya mengikut keperluan. Setelah 2 minggu, hasil sudah boleh dituai. Serangga dan tumbuhan ibarat Romeo dan Juliet. Setelah sawi Pak Choi saya tumbuh dengan segar, maka serangga perosak pun datang bertandang. Untuk mengatasi masalah ini, tercetuslah idea untuk menghasilkan racun serangga organik. Tujuannya ialah supaya bahan yang digunakan ini selamat dan tidak merosakkan alam. Assalamualaikum semua. Pada hari ini saya akan menunjukkan kepada semua cara-cara untuk menyediakan racun serangga organik. Bahan-bahan yang diperlukan ialah 10 biji cili padi, selabu bawang putih yang telah dipisah-pisahkan, dan 500 ml air kosong. Langkah pertama, masukkan 10 biji cili padi ke dalam pengisar. Kemudian, masukkan bawang putih yang telah dipisah-pisahkan ke dalam pengisar. Kemudian, masukkan air kosong ke dalam pengisar. Dan kisarkan menggunakan pengisar. Wah, nampaknya campuran kita sudah pun hancur. Seterusnya, masukkan campuran ini ke dalam bekas yang disediakan. Dan kemudian, tapiskan campuran ini. Kemudian, peramkan campuran ini selama 12 hingga 24 jam.
Inilah hasilnya racun serangga organik yang telah diperam sehingga 24 jam. Kemudian, kita tapis racun serangga ini ke dalam balang yang disediakan. Dan kemudian tutup. Sekarang, saya akan tunjukkan cara untuk menggunakan racun serangga organik. Pertama, masukkan racun serangga organik ke dalam penyekat. Tuangkan racun serangga ini ke dalam botol semburan. Tuangkan air ke dalam botol semburan sehingga separas 1 liter. Kemudian, masukkan sedikit sabun dan tutup botol semburan dan goncangkan. Racun serangga ini sudah siap untuk digunakan. Sekarang, saya akan menggunakan racun serangga ini ke atas sayur pakcoy. Sebagai pekebun muda yang baru berjinak-jinak dengan aktiviti perkebunan ini, hasil sawi pakcoy yang diperolehi sangat membanggakan. Selain daripada menjadi sajian sendiri, hasil tanaman ini juga dikongsi bersama jiran-jiran tetangga. Usaha ini tidak terhenti di sini sahaja. Dengan bantuan ibu bapa saya turut menanam kacang tanah di belakang rumah. Perkongsian hasil tanaman ini sesungguhnya dapat mengeratkan silaturahim di kejiranan saya. Rumusannya, usaha seumpama ini bukan hanya memberi impak proses yang menguntungkan, malahan ia juga memberi impak sosial yang positif kepada saya dan individu sekeliling. Berjalan-jalan di tepi tasik, berhati-hati meniti-titi. Alam dijaga agar cantik untuk dilihat semua generasi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.